Taib. Jadi Nabi sebut tiada daripada sembahyang yang difardukan melainkan di hadapannya ada 2 rakaat solat sunat. Di hadapan sembahyang fardu itu ada 2 rakaat sembahyang sunat. Yakni sebelum solat fardu ada 2 rakaat sunat. Dan setengah daripada hadis, barang yang meriwayat akan hadis itu oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-jumu'ati 4 wa ba'daha 4. Disebutkan dalam kitab Al-Awsat, Imam Tabarani menyebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sembahyang dahulu daripada Jumaat 4 rakaat sunat, dan kemudian daripada Jumaat itu pun Nabi buat 4 rakaat sunat. Telah menyebutkan akan hadis ini oleh Al-Aini di dalam kitabnya yang bernama Umdatul Qari fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Disebut oleh Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, dan tiada dita'liq atasnya. Dan sesungguhnya telah menuntun mengikut akan dia bagi mengambil dalil. Dan kata di dalam Al-Fath telah meriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-jumu'ati 4 wa ba'daha 4. Sayyidina Ali menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sembahyang dahulu daripada Jumaat 4 rakaat, dan kemudian ba'diyah Jumaat 4 rakaat. Dan ditaklikkan atasnya dengan katanya, dan padanya Muhammad bin Abdurrahman As-Sahmi, dan ialah seorang yang dhaif di sisi Al-Bukhari dan lainnya, tetapi busuk nama Muhammad yang menyebut dia oleh Al-Fatah, tiada menegah dia oleh mengambil dalil dengan dia. Baik, ini panjang perbahasan alim ulama tentang martabat hadis itu. Kesimpulannya, saya nak baca yang bawah tu nanti tuan-tuan berpusing-pusing. Jadi simpulnya beginilah mudahnya. Tidak ada larangan untuk seseorang mengamalkan solat qabliyah Jumaat. Ya, kalau tak setuju tak ada masalah, itu sebahagian pandangan. Jadi kita berlapang dada. Bila kata berlapang dada, kita barulah ada dipanggil kesatuan ummah. Ini benda-benda khilaf ini jangan kita perkelahikan, merugikan umat. Yang kita nak kelahi ni benda yang sudah mu'tamad haram. Kalau dilanggar yang itu kita patut berkelahi. Benda yang sudah mu'tamad haramnya. Contohnya apa yang mu'tamad haram? Arak, judi, zina, pelacuran, tu mu'tamad. Yang tu patut kita perjuangkan itu. Ini yang khilaf-khilaf yang kita nak laung-laung jerit-jeritkan. Yang mu'tamad itu qat'i itu. Orang panggil apa? Dia panggil ultimate. Diputuskan oleh Allah Ta'ala, tak boleh. Ya Allah fardukan yang itu, yang sudah ultimate. Itu yang patut kita perjuang, laungkan, jeritkan. Ini yang panggil benda-benda khilaf yang nak dibesar-besar. Sedangkan masing-masing punya hujah dan dalil. Jadi supaya kita jangan masuk dalam kancah nanti kalau balah-balah ni tahu apa sebab jadi nanti. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ati Allah wa rasulah wala tanaza'u, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Jadi taat Allah dan Rasul, jangan balah-balah. Setelah kita taat Allah dan Rasul, maknanya ikut Allah, ikut Rasul, ikut Quran, ikut hadis. Jadi kita ikut hadis tak? Ikut. Qabliyah Jumaat ikut hadis? Ikut. Jadi sudah ikut Allah, sudah ikut Rasul, Allah pesan jangan kamu balah. Kalau kamu berbalah-balah,
fatafshalu, nanti kamu jadi lemah. Inilah yang jadi lemah kita ini, pasal banyak sangat balah. Akhirnya fatafshalu, lemah kamu, wa tadhhab rihukum, nanti akan hilang kamu punya hebat. Itu sebab orang tengok kita dah tak hebat, karena banyak sangat bertelagah soal-soal yang khilaf. Jadi patutnya kita ni dalam benda-benda begini berlapang dada, ya. Jangan orang nak puasa Arafah, puasa. Orang nak puasa 8 Zulhijjah, puasa. Kita tak nak puasa, diam-diam je, makan je. Jangan kata orang tak betul tu je. Tak nak beramal tak apa, tapi jangan kata orang buat tu salah. Sebab masing-masing punya amal, punya hujah dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Samalah qabliyah Jumaat pun sama begitu. Tak setuju tak apa, duduk tepi tu diam. Kita pun tak marah. Dia tak mau terima, tak apa. Tapi jangan kata orang yang buat itu sampai menghalalkan darahnya. Kita bimbang, ya. Saya sebutkan hal itu sebab teringat kawan yang balik daripada chat dan balik daripada kemarin chat ke chat. Itulah chat, ya. Ingat tuan-tuan nak ikut dia pun boleh. Dia pelawa, dia pergi baru ni 16 orang pergi. Dia cari lebih kurang dalam 600 ekor dapat lembu dan kambing. Allah, satu bahagian RM350. Dia pelawa lah. Tahun depan kalau ustaz nak ikut boleh lah. Tapi raya di sana lah, raya di sana. Raya dengan Afrika tu. Sama-sama dengan dia. Allah, tapi tuan-tuan, ya, yang kita nak sebutkan itulah macam mana jadi masalahnya sampai berbunuh-bunuh. Dan yang paling kita bimbang ialah musuh-musuh Islam sanggup menaja soal-soal khilafiyah ni. Dia sanggup taja. Sebab bila kita berbalah benda-benda begitu, kita kadang-kadang lupa tentang benda yang Allah sudah muktamadkan. Kita tak peduli orang zina, kita tak peduli orang dipanggil minum arak, judi-judi ni. Yang sibuk orang beramal, kita sibuk. Kita sibuk dengan orang beramal. Jangan, ya. Orang beramal tu alhamdulillah. Kita sibuk dengan orang berzikir. Kita sibuk dengan orang yang baca Quran. Yang tak baca Quran tu kita tak kisah pun. Yang baca Yasin yang kita sibukkan sangat. Yasin tu pun Quran. Oh, yang kita nak sibuk sangat orang beramal ni. Yang patut kita sibukkan ni yang orang tak beramal banyak dah hari ni. Dah sampaikan, dah lupa amal-amal yang baik ini. Wallahu ta'ala alam. Itu sajalah, semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah. Silakan. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, soalan yang pertama ialah soalan yang pertama. Sebab itu benda-benda khilaf ini kita sesuaikan dengan zaman dan tempat. Oleh kerana zaman kita hari ini orang bekerja hari Jumaat, Zuhur pun masuk 1.20, jadi kadang-kadang orang nak pergi kerja. Jadi oleh kerana benda-benda khilaf inilah kita boleh amal kedua-duanya. Maka diamalkan zaman kita ini buat 2 rakaat sahaja, kerana kesian orang pergi kerja tu. Tapi kalau kita nak buat 4 tak ada masalah. Dan soalannya, boleh tak kita buat 4 rakaat 1 salam? Jawapannya boleh, tak ada halangan. Solat ba'diyah, qabliyah atau ba'diyah, sembahyang sunat 4 rakaat dengan 1 salam dibolehkan. Boleh. Malah kalau sembahyang 4 rakaat itu perlu tahiyat awal. Setengah pandangan kata lebih baik, lebih bagus kalau 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Itu lebih bagus lagi, kerana berbeza dengan sembahyang fardu 4 rakaat. Satu. Soalan yang kedua ialah hari Jumaat mana pergi sembahyang zuhur? Jawapannya, setelah disyariatkan fardu Jumaat, maka zuhur itu digantikan dengan Jumaat bagi yang wajib hadir. Yang tak wajib hadir seperti perempuan, dia tetap kena sembahyang zuhur. Yang tak wajib lagi bagi orang musafir, dia pun boleh sembahyang zuhur. Maka yang wajib hadir laki-laki yang sudah baligh, yang berakal, yang bermukim, yang bermastautin, wajib Jumaat. Maka dikehendaki bagi mereka itu
sembahyang Jumaat, maka tidak ada lagi zuhur pada hari Jumaat masa tu. Tak ada. Kalau dia tak hadir, oleh kerana dia wajib Jumaat, azan dah masuk, dia tak boleh lagi sembahyang zuhur sehingga orang Jumaat selesai, baru dia boleh sembahyang zuhur. Kerana dia tu wajib Jumaat. Habis tu kalau zuhur lambat habis, tunggulah zuhur habis. Jumaat tu tak habis lagi, khatib baca khutbah semangat, merdeka sampai ketiga tak berhenti. Jawapannya dia tunggulah sampai orang habis Jumaat baru dia boleh mayang zuhur. Sebab dia wajib hadir. Yang dimaafkan orang perempuan, yang dimaafkan kalau dia uzur sakit. Sekarang ni dia uzur pun tidak, sakit pun tidak, apa pun tidak, tak ada siapa. Malas, kerja, macam-macam. Dia tak boleh zuhur. Dia wajib hadir. Itulah jawapannya. Maka wajib bagi dia Jumaat. Jumaat itulah ganti zuhur. Cuma nanti ada orang tanya soalan, kalau datang lambat macam mana? Sembahyang 2 rakaat aja, sah Jumaat. Habis tu tak dengar khutbah, sah Jumaat. Cuma fadilat Jumaat tu tak dapat lah. Itu je lah. Sebab ada yang kata tak dengar khutbah tu tak cukup 2 rakaat. Cukup. Dia Jumaat tu ganti zuhur. Ganti zuhur. Nanti bab akan datang masuk, orang dapat 2 rakaat Jumaat, serakaat Jumaat, sah atau tidak Jumaatnya, kita akan bincang pada siri akan datang insya-Allah. Sekadar itu saja, semoga dirahmati Allah Taala sekalian. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.